Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sofi Al-Falaki. InsyaAllah, pada kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan tiang seri. Kalau kita lihat di rumah-rumah lama dan rumah-rumah tradisional orang Melayu yang diperbuat daripada kayu terutamanya, pasti kita akan mengetahui bahawa di rumah tersebut ada satu tiang di tengahnya. Tiang tersebut dipanggil tiang seri. Tiang ini dikatakan sangat istimewa berbanding dengan tiang-tiang yang lain yang berada di rumah tersebut. Mengikut kepercayaan masyarakat Melayu kita ni, ada yang mengatakan kewujudan tiang seri ini berperanan untuk menjaga keselamatan dan sebagai perisai daripada segala gangguan jahat, terutamanya makhluk halus lah. Jadi di sini timbul satu persoalan, bagaimana satu tiang yang kosong, yang tidak ada apa, boleh menjadi pelindung bagi sesuatu rumah itu. Sebab kalau kita lihat dari segi logiknya, kita faham ianya satu tiang sahaja. Jadinya seperti kita sedia maklum, kalau kita lihat pada zaman dahulu kala, masyarakat kita ni, orang Melayu ni memang terkenal dengan amalan-amalan yang tertentu, barang-barang yang kita percaya boleh memberi keselamatan, benda-benda begitu. Kalau kita nilai dari sudut Islam, ia boleh mendatangkan ataupun mempunyai unsur-unsur khurafat. Jadinya ada sebahagian daripada orang kita ini mempercayai perkara khurafat tersebut yang menjadi bukti wujudnya hubungan di antara manusia dan alam gaib. Jadinya benda ni dah menjadi turun-temurun. Bila ada hubungan dengan alam gaib, semestinya tiang seri tersebut mempunyai kekuatan tertentu ataupun kekuasaan untuk melindungi rumah tersebut, yang terdiri daripada entiti untuk menjaga kawasan rumah itu. Ada orang lama mengatakan sebelum sesuatu tiang itu dipacakkan untuk membina sesuatu rumah di kawasan tersebut, satu upacara untuk memuja ataupun memanggil entiti tersebut dilakukan dengan menjamu beberapa makanan lah, yang seperti mana kita tahu, pulut kuning, telur dan sembelihan binatang yang tertentu sebagai satu syarat supaya entiti yang dipanggil ini ataupun yang diseru ini boleh menjadi penjaga keselamatan rumah yang akan dibina. Dan selepas upacara itu selesai, barulah dipacakkan satu tiang yang utama. Seterusnya akan dibina kepingan-kepingan rumah yang lain pula. Tiang seri ni dia tak berdinding, dia satu tiang utama yang berada di rumah tu. Itu dipanggil tiang seri, yang menjadi penyeri kepada rumah. Bila kita masuk rumah-rumah kampung ni, kita lihat di dalam rumah tu akan ada satu tiang sebagai satu tunjang utama rumah tersebut. Tiang seri ini dikatakan sangat istimewa berbanding tiang-tiang yang lain, dan inilah keunikan seni bina Melayu. Jadi kalau ikutkan kajian lah, orang-orang tempatan yang mengatakan 100% kebanyakan rumah-rumah kampung, rumah-rumah tradisional bangsa Melayu ini mempunyai tiang seri. Tak percaya, pergilah rumah-rumah kampung kan, tengok balik, akan ada punya. Walaupun dah ada renovate sikit, tambah batu kan, mesti ada. Dan hasil pengalaman orang pun banyak yang mengatakan unsur entiti ataupun makhluk halus yang berada pada tiang seri ini sangat kuat. Jadinya pernah ada satu cerita yang mana satu rumah kampung ni, rumah tradisional ni yang mempunyai tiang seri perlu dipindahkan sebab akan ada pembangunan yang lain di kawasan tersebut. Jadi rumah tersebut perlu dipindahkan, dan sebelum pindah perlu ada upacara-upacara tertentu sebab ada sebahagian orang kampung mengatakan rumah tersebut berpenunggu. Jadi perlu melakukan sesuatu upacara supaya penunggu tersebut bersetuju untuk memindahkan rumah dengan diri sekali. Jadi dah selesai upacara tu dan penunggu tu pun setuju, makanya rumah tradisional itu dipindahkan dan akhirnya pembinaan di kawasan tersebut dapat dijalankan dengan lancar. Walaupun pada zaman dahulu kala masyarakat Melayu kita ni dah ada yang memeluk Islam dan dah ada yang mengamalkan kehidupan Islam, tetapi unsur-unsur animisme dan kepercayaan-kepercayaan yang tertentu ini sangat kuat lagi dalam kalangan masyarakat Melayu. Bahkan pada zaman ini pun ada lagi. Tapi tak semestinya semua tiang seri itu ada penunggu. Kita kena tengok juga kategori ataupun ciri-ciri tiang seri itu yang berpenunggu. Antaranya terdapat satu lubang ataupun satu kawasan di dalam tiang seri itu yang menyimpan barang-barang tertentu. Barang-barang inilah yang menjadi punca kepada pendudukan entiti ataupun makhluk halus. Sebagai contoh seperti duit shilling, tempurung, emas, belacan, paku dan logam perak. Ada juga sebahagian para bomoh, para pawang ataupun perawat yang tertentu yang mempunyai ilmu untuk memberikan tiang seri ini satu kekuatan. Mereka akan melakukan upacara sembahyang hajat. Seterusnya kenduri akan diadakan untuk mengambil berkat. Dikatakan keadaan ini dilakukan bagi tujuan untuk menghalau hantu dan syaitan yang tertentu yang menghuni di kawasan tersebut. Jadinya beberapa bahan yang seperti saya sebut tadi dimasukkan ke dalam tiang seri itu. Ada juga yang meletakkan
kain-kain yang berwarna seperti warna merah, warna kuning, warna hitam, ada juga yang berwarna ungu, hijau, oranye, mengikut kepada keadaan-keadaan tertentu. Benda-benda ini akan diikat pada tiang seri tersebut dan kain tersebut akan dilukiskan sesuatu perkataan ataupun nombor-nombor tertentu bagi tujuan untuk menjauhkan daripada segala bencana buruk kepada tuan rumah tu. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu kala percaya bahawa nak bina rumah ni bukan sebarangan tempat. Dia ada tempat-tempat tertentu. Kalau salah tempat, akibatnya akan tidak baiklah. Menurut kepercayaan mereka, rumah yang dibina di kawasan rendah akan menyebabkan rumah tersebut akan ditenggelami air. Ada yang mempercaya kalau kawasan tu sentiasa ditakungi oleh air, merupakan kawasan bagi hantu jin syaitan ini berkumpul. Ialah tempat-tempat yang berlopak air kan. Memang tempat-tempat mereka lah jin syaitan ni. Dan keadaan ini akan memudaratkan tuan rumah tersebut. Tempat-tempat yang ada kolam ataupun telaga lama kan, perlu ditimbus dahulu. Jika ada banyak tunggul-tunggul kayu, ia perlu dibuang dengan segera kerana ia dikatakan menjadi tempat menjamu jin syaitan. Dikatakan sesebuah rumah itu tidak boleh dibina di kawasan lalu lalang orang sebab dia akan memudaratkan tuan rumah. Sesuatu kawasan tersebut perlu dikenal pasti sama ada ianya laluan bagi laluan jin ataupun kawasan yang pernah terkena panahan halilintar, sebab kawasan tersebut dikatakan sangat berpuaka. Dan kalau kita lihat pada zaman sekarang pun, kebanyakan yang membina kawasan-kawasan yang menjadi laluan jin ini akan sentiasa terkena gangguan. Ada yang kes yang semacam itu, tapi tak semualah, tapi ada. Jadi kepercayaan masyarakat Melayu juga ada yang mengatakan untuk membina sesuatu rumah itu perlu ada tarikh-tarikh yang tertentu. Sebab ada yang mengatakan tarikh yang tidak boleh dibina merupakan tarikh yang sial dan juga boleh mendatangkan bala. Jadi tugas menentukan tarikh ini akan semestinya akan diumumkan oleh pawang-pawang yang tertentu, bomoh-bomoh yang terlibat untuk pembinaan sesuatu rumah pada zaman tersebut. Ada pengalaman orang yang menceritakan pernah tidur berdekatan dengan tiang seri, dan apabila tidur di tiang seri itu, dia terkena gangguan dan meracau-racau, mimpi yang bukan-bukan. Maknanya tiang seri itu berpenunggu. Kadang tu rumah tu rasa panas. Itu hati-hati. Sebab apa berlakunya perkara sebegini? Sebab orang zaman dahulu dia ada cara dia untuk menjaga penunggu ini, dan pada zaman sekarang ni cucu cicit ni main duduk je. Dia tak ada ilmu cara untuk menjaga penunggu ni, dan kadang tu ada yang tak tahu pun. Bila ada penghuni baru yang duduk di rumah tradisional Melayu ni yang disyaki mempunyai penunggu, maka mereka akan terkena gangguan lah. Rumah jadi panas, bini gaduh, ada lebam-lebam sana sini, ada mimpi yang bukan-bukan, ada nampak kelibat tertentu. Ini tanda-tanda ada gangguan pada rumah tersebut. Mengikut cerita lisan orang lama dahulu mengatakan pemilihan kayu tiang seri ini pun memainkan peranan. Maknanya ada yang mengatakan untuk memilih sesuatu pokok untuk dijadikan tiang seri ini mestilah mempunyai kayu pasung hantu. Ada yang mengatakan ianya berbentuk seperti Hajarul Aswad. Maknanya dia macam satu bentuk kayu dan mempunyai dua batang kayu bercantum dan mempunyai bentuk lubang. Dan dipercayailah hantu jin setan ni tak boleh menghinggapi kayu yang sebegitu. Secara tidak langsung yang menjadi kepercayaan masyarakat Melayu untuk dijadikan sebagai tiang seri. Sebab di kawasan lubang itulah dia akan meletakkan barang-barang yang seperti saya sebutkan tadi. Dan ada juga yang meletakkan seperti keris kecil tu dan beberapa bahan yang lain, batu-batu geliga. Tidak dinafikan masih lagi ada rumah-rumah tradisional yang mempunyai penunggu pada tiang seri. Jadinya sebagai umat Islam kita boleh berfikirlah secara rasional supaya kita menjauhi perkara-perkara yang boleh mendatangkan khurafat. Apa-apa perlindungan, apa-apa keselamatan diri kita, rumah kita ni, kita kenalah sentiasa bertawakal kepada Allah. Moga-moga perkongsian saya ini bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.